Assalamualaikum anak-anak dua Hamka dan dua Hanafi. Sihat semuanya? Muklimah harap awak berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, baik. Hari ni, sekarang ni, kenapa Muklimah record video ni? Okey, sekarang Muklimah nak ceritakan kepada awak bagaimana tata cara wuduk yang sempurna. Sebelum ni kita dah pernah belajar kan, betul tak? Okey, tapi Muklimah tengok masa awak hantar video tu, alah, hai, ada je part yang salahnya awak buat. Okey, sekarang kena betulkan sikit ya. Okey, kena betulkan sikit. Okey, bagaimana nak betulkan? Okey, sekarang Muklimah nak cerita kepada awak bagaimana tata cara wuduk yang sempurna yang kita perlu amalkan supaya apa? Supaya kita punya amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat pahala-pahala sunat yang kita akan buat. Okey, bagaimana? Okey, siapa ingat lagi rukun wuduk ada berapa? Yang kita dah belajar kan? Okey, rukun wuduk ada 6. Okey, tapi macam mana kita nak selitkan dengan sunat-sunat wuduk? Okey, kita cerita dulu rukun wuduk. Boleh? Okey, rukun wuduk ada 6. Okey, yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Okey, membasuh muka ni daripada mana sampai mana? Okey, nanti Muklimah akan ceritakan. Yang ketiga, membasuh tangan sehingga ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sehingga ke buku lali. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Okey, apa itu tertib? Maksud tertib tu apa sebenarnya? Okey, maksud tertib adalah awak buat ni 1, 2, 3, 4, 5. Ikut turutan. Maksudnya awak tak boleh buat nombor 1 niat dulu, lepas tu terus basuh tangan, lepas tu baru basuh muka. Tak boleh macam tu itu maksudnya awak tak ikut susunan, awak terabur. Tapi kalau kita ikut susunan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, itu adalah yang dinamakan tertib. Okey, kita dah cerita tentang rukun wuduk. Okey, siapa tahu sunat-sunat wuduk tu ada berapa jenis? Ada berapa kategori? Ada berapa kelas? Sunat-sunat wuduk ada 3. Sunat sebelum wuduk, sunat semasa berwuduk dan sunat selepas berwuduk. Okey, sunat-sunat ni banyaknya Muklimah nak kena ingat. Kita memanglah nak dapat pahala lebih kan, kita kena buat banyak sikit lah. Okey, sunat-sunat sebelum berwuduk. Okey, sebelum berwuduk tu bila nak mula? Masa niat ke ataupun sebelum niat? Okey, sunat-sunat sebelum, okey, ini awak punya rukun, betul tak? Okey, sunat-sunat sebelum ni berada sebelum, dekat sini dekat sini. Dekat sini ni. Okey, sunat-sunat sebelum wuduk awak kena buat sebelum niat lah. Sebelum memulakan wuduk. Okey, apa antara sunat-sunat sebelum wuduk? Antaranya adalah yang pertama, kita menghadap kiblat. Macam mana nak hadap kiblat? Okey, kalau awak ada paip kan, paip air tu yang betul-betul hadap kiblat. Jadi awak hadap kiblat lah. Tapi kalau hadap kiblat, paipnya dekat sini kan, buka paipnya kat sini, sini dinding. Tapi kita kena berdiri dekat sini baru hadap kiblat. Tak boleh lah macam tu. Jadi menghadap kiblat kalau paip tu memang menghadap kiblat. Okey. Yang kedua kita buat apa? Kita bersugi. Lepas tu kita bersugi dengan kayu sugi sunat. Okey? Okey. Kita guna kayu sugi, lepas tu kita basuh pergelangan tangan. Mana pergelangan tangan? Kat mana? Ini kan tangan. Okey, pergelangan tangan daripada hujung jari sampai sini yang boleh bengkok ni. Ini pergelangan tangan. Okey, jadi kita basuh 3 kali. Okey, lepas tu kita berkumur. Tujuannya untuk apa? Untuk buang. Kalau kita lepas makan, okey, kita berkumur tu untuk buang sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut. Lepas tu kita masukkan air dalam hidung. Okey, sedut. Macam tu. Okey, lepas tu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Okey, lepas tu itu sunat sebelum. Sunat semasa. Okey, bermula daripada awak start niat ni. Dah kira semasa lah tu. Start niat sampai habis itu dinamakan sunat semasa. Okey, masa membasuh muka. Okey, kalau kita nak basuh muka,
kita basuh daripada mana? Basuh daripada hujung anak rambut, sini hujung anak rambut sampai ke bawah dagu sikit. Sampai bawah dagu ni. Lepas tu daripada ini telinga awak kan, daripada hujung telinga kanan sampai ke hujung telinga telinga kiri. Itu basuh muka yang wajib. Tapi apa sunat dia? Masa basuh muka, sunatnya awak disunatkan untuk membasuh muka sebanyak 3 kali. Apa lagi sunat semasa kita membasuh muka? Okey, kita basuh muka 3 kali. Dan kita bagi orang lelaki. Okey, awak sekarang masih anak-anak kan, masih kecil kan. Okey, bila awak dah jadi nanti, bila dah besar, lepas tu dah tumbuh janggut, bagi lelaki disunatkan untuk menyelat. Maksud menyelat tu apa? Macam ni kan, janggut awak ni awak basuh. Macam kita shampoo rambut tu. Macam kita shampoo rambut tu, kita gosok sampai kulit kepala kan. Macam itulah juga dekat janggut awak ni. Okey, awak menyelat tu maksudnya basuhlah dekat sini, basuh sampai kena basuh janggut tu sekali. Okey. Dan disunatkan untuk melebihkan anggota basuhan. Okey, kalau muka macam mana awak nak lebihkan anggota basuhan? Okey, dengan cara basuh ni kan, seluruh ni kan. Okey, basuh sampai ke bawah dagu. Lebihkan sikit bawah dagu. Sebab apa? Kalau kita tak lebihkan bawah dagu, takut kita basuh sampai sini je. Tapi yang bawah sikit ni, yang dekat tulang dagu ni, macam mana? Kita wajib basuh sampai ke tulang dagu. Sebab tu kalau tak nak was-was, kita basuh sampai ke bawah dagu ni. Okey, untuk selamat supaya kita punya wuduk diterima. Okey. Niat dah. Lepas tu basuh muka dah. Okey. Bila basuh tangan, apa yang perlu kita buat? Basuh tangan kan, kalau yang rukunnya adalah basuh daripada hujung jari sampai ke hujung siku. Sampai sini. Nampak siku Muklimah? Sini. Tapi, okey, disunatkan untuk kita melebihkan anggota basuhan. Sama juga sebabnya macam yang Muklimah kata dekat muka tadi. Kalau kita basuh sekadar siku betul-betul, kalau kita terkurang sikit je, nanti takut kita punya kita punya wuduk tak diterima. Kalau tak diterima, macam mana solat kita nak sah, betul tak? Jadi daripada hujung jari sampai ke siku, dan lebihkan sikit lah. Ni siku, ini lebihkan sikit lah ni. Lebihkan sikit ni. Okey, lebihkan atas sikit daripada siku. Itu sunat kita lebihkan anggota basuhan, dan kita basuh sebanyak 3 kali. Itu pun sunat. Kalau macam contohnya awak nak cepat kan, nak kejar masa ni, jap lagi nak kelas ni, lepas tu awak pula solat terlambat, awak kena boleh untuk kita basuh sebanyak 1 kali. 1 kali tu wajib. Tapi bila masuk 2 ke 3 kali, itu adalah sunat. Okey, kalau anggota yang berpasangan macam tangan dan kaki. Okey, kalau tangan dan kaki, kita disunatkan untuk mendahulukan anggota sebelah kanan. Ni kanan, ni kiri. Okey, jadi disunatkan untuk kita melebihkan anggota sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Okey, baik. Okey, kita masuk rukun wuduk yang keempat. Apa perkara sunat semasa kita membasuh kepala ni? Membasuh sebahagian kepala. Okey, perkara sunatnya adalah kita membasuh sebanyak 3 kali. Sama juga macam anggota wuduk yang lain. Kita basuh sebanyak 3 kali. Dan untuk bahagian kepala ni special sikit. Okey, apa yang special tu? Disunatkan untuk kita membasuh keseluruhan kepala. Bahagian kepala dah. Okey, yang kelima. Okey, antara kepala dan kaki, kita nak basuh kaki ni sampai ke buku lali. Okey, ada perkara sunat dekat tengah-tengah tu. Perkara sunat antara membasuh kepala, menyapu sebahagian kepala, dan membasuh kaki adalah membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Okey, baik. Itu perkara sunat. Jangan awak kata perkara wajib pula. Itu sunat, okey?
Okey, lepas tu yang kelima, membasuh kaki sehingga ke buku lali. Okey, apa perkara sunatnya? Perkara sunatnya adalah kita melebihkan anggota basuhan sampai atas sikit daripada buku lali. Buku lali awak macam mana Mukadimah nak tunjuk contoh? Okey, awak peganglah buku lali awak. Awak pegang buku lali awak tu. Okey. Dekat buku lali tu, kita wajib untuk basuh sampai buku lali, daripada hujung jari sampai buku lali. Tapi kita disunatkan untuk melebihkan anggota basuhan dan dua pasang kan, anggota kita ada dua kan. Okey, jadi basuh kaki kanan dulu, baru basuh kaki kiri, dan kita disunatkan juga untuk basuh sebanyak tiga kali. Okey, boleh ingat? Okey, jadi itu sunat semasa. Okey, ada lagi sunat semasa yang awak kena ambil perhatian. Apa dia? Iaitu tidak membazir air. Awak ni nak menghadap Allah ni. Bagus ikut perintah Allah kan. Kita nak solat kan, bagus. Tapi kita membazir air pula. Kalau membazir air tu, membazir amalan siapa? Amalan syaitan. Jadi kita disunatkan untuk tidak membazir air. Kita jimatkan air. Macam mana nak jimatkan air tu? Buka slow je lah air tu. Jangan buka sampai macam tu kan. Tak boleh. Jadi kita kena buka slow je, halus je air tu turun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang selalu kita lupa juga adalah perkara sunat yang selalu kita lupa adalah tidak bercakap semasa mengambil wudu. Awak selalu kan dekat seriti kan, awak selalu ambil wuduk cakap-cakap dengan kawan sebelah. Sebenarnya disunatkan untuk kita senyap semasa mengambil wudu. Sebab apa? Supaya kita dapat menghayati. Kita dapat menghayati, okey aku ambil wuduk ni, aku nak solat. Daripada kita ambil wuduk tu, kita boleh pupuk rasa khusyuk di dalam solat nanti. Sebab tu awak belajar kan dengan Mukadimah Ain kan. Okey, lepas awak dah membasuh kaki ni, rukun yang terakhir adalah tertib. Macam Mukadimah kata tadi, ikut susunan 1, 2, 3, 4, 5. Niat, basuh muka, basuh tangan, lepas tu basuh kepala, lepas tu basuh kaki. Lepas tu ikut turutan, itulah dinamakan tertib. Okey, selepas habis ni, awak ada sunat selepas. Sunat selepas apa? Senang sangat nak ingat. Okey, sunat selepas adalah membaca doa selepas wudu. Okey, macam mana nak baca doa selepas wudu? Okey, kita baca sama-sama. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Amin. Okey, nak tahu maksud doanya? Okey, tengok dekat skrin tu. Ada maksud doanya. Boleh? Okey, selamat mengamalkan rukun dan sunat wuduk dengan sempurna. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.